أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين إلى الملائكة المقربين وانقرهم بنا والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها ومن خاف وخاف من لدن آدم إلى يوم القيامة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أرواح خصوصا المرحوم حاجي إبراهيم حاجي مستقيم وأصله وفروه ومن ينتسب إليه أجمعين وإلى روح حاضرين ولكل كافة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Alhamdulillah qail ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim thumma yatubullahu min ba'di dzalika ala man yasha wallahu ghafurur rahim.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma iftah li bi futuhil arifin. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayr wa kunna fa'idin. Allahumma yassir wa la ta'asir fa inna taysira kulla 'aysir 'alaika yasir. Allahumma tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang dimulakan, yang dikasihi Imam Masjid Jami' Kampung Seri Gading, Batu Pahat Johor, yang dihormati, yang dikasih pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasanya, yang dihormati, yang dikasih para imam, para bilal, bapak haji, bapak ibu ada, ibu kalau ada lah, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bernafas lagi, untung boleh lagi melakukan ibadah. Ya, orang yang dah tak bernafas, dia tak melakukan ibadah, rugilah jadinya. Kita pun tak tahu dia dah tak melakukan ibadah, senang ke tak senang hidupnya. Itu sebab macam mana nak cari senang selepas kita dah tak bernafas nanti. Itu sebab Allah sebut banyak dalam Al-Quran, ya. Satunya adalah yang disebut dengan ayatnya tadi dalam surah Taubah, akan aku ampunkan sesungguhnya Allah itu akan mengampuni segala dosa hambanya, mana-mana yang Allah suka je. Allah tak suka, Allah tak ampuni. Jadi ada tak kita buat perkara Allah tak suka? Apa maksud Allah tak suka? Perkara hukum apakah yang Allah tak suka? Sahabat, hukum apa yang tasawuf? Rasulullah ya diutus kita adalah untuk membetulkan akhlak. Akhlak ni maksudnya tasawuf lah. Ya, kita hidup bertasawuf supaya tidak biadab. Dalam solat begitu juga. Ramai orang yang solat gitu-gitu, sehingga namanya salatu jahilin. Ada 5 golongan orang yang melakukan ibadah solat tu. Pertama jahil. Jahil ni apa? Lebih teruk dari bodoh. Jahil. Jahil ni lebih baik bodoh. Bodoh dia ajar, kadang jadi pandai. Jahil dah lah tak pandai, melawan pula. Dia melawan. Walaupun kau je yang betul lah tu. Itu sebab kalaulah kita nak pilih wakil rakyat, kita boleh pilih orang ni pilih, panggah tu. Nak cari bini boleh pilih. Pak, dulu kita pilih tak? Pilih. Kalau dari kampung tu, ni aku tanda yang ni. Dia begitu, pilih. Tapi kalau hukum Allah, kita pilih-pilih lagi ke? Hukum Allah ataupun perintah Allah dah tak boleh pilih lagi. Kena sami'na wa ta'na. Belajar menerima. Kita kena belajar terima akan perkara itu. Kalau tak boleh, tak boleh lah. Jangan ada pilih-pilih lain, tak boleh. Itu sebab kita kena belajar menerima. Itu sebab orang yang salat secara jahil ini Allah tolak salatnya. Kenapa orang jahil? Macam mana orang jahil salat? Nak baca pun tak betul kadang. Itu yang pertama. Yang kedua namanya salatul alawin. Orang yang suka ikut-ikut. Orang salat ikut salat, orang pergi masjid ikut masjid. Dia tak tahu tujuan apa pergi masjid. Pergi masjid ni tujuannya untuk tahu. Itu sebab kita kena flashback hidup kita ni. Hidup kita sebenarnya nak apa ni? Kita hidup nak apa, sahabat? Nak hidup senang? Hidup mewah?
Itu kita lupa. Tanamkan dalam jiwa kita ni, hidup aku ni nak mati, itu je. Satu matlamat. Hidup aku nak mati. Lepas mati nak ke mana? Itu persoalan dia. Lepas mati nak ke mana kita ni? Semua nak masuk syurga. Jadi macam mana masuk syurga? Itu persoalannya. Itulah cara nak masuk syurga. Allah tunjuk terlalu banyak dalam Al-Quran nak masuk syurga. Satu ayatnya yang selalu disebut, amal ladina amanu wa amilu salihati falahum jannatun. Surah apa? Wa amilu salih. Kena beramal salih. Jadi amal salih itu macam mana? Kita ni semua dah nak mati, sahabat. Semua kita ni nak mati dah. Allah yang bagi tahu dah. Cuma kita yang tak perasan, rumah so. Kalau dulu zaman sebelum Rasulullah, umur orang tu tak ada yang kurang 100 tahu. Sekarang kita umur 100, hebat. Kalau dulu 300, 400 tahun. Kalau sekarang ni orang 400 tahun, macam mana kayaknya? 400 tahun hidup. Itu uang apa uang ni? Iki mesti neng duit-duit ni. Itu deh bahasanya itu. Padahal orang dahulu umurnya ratusan tahun. Jadi kita ni hidupnya singkat aja sebenarnya. Jadi hidup nak apa? Nak mati. Mati nak ke mana? Masuk syurga. Macam mana masuk syurga? Allah bagi tu tunjuk jalan. Kita di dunia ni meniti di titian kehidupan. Itu sebab setiap hari kita minta Allah dengan Allah. Apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku ya Allah jalan yang benar dan lurus. Meniti titian sirat besok bakalnya. Mohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku Allah jalan itu yang tegak benar. Sekarang ni kita ramai yang tergelincir. Dalam perjalanan tu kita tergelincir, tak perasan pula rumah sawah dia. Apa tergelincirnya? Banyak perkara kita tergelincir. Kadang-kadang kita pun boleh jadi Tuhan. Jadi Tuhan. Sebab manusia yang jadi Tuhan ni sekarang dah mula timbul. Kalau dulu yang aku Tuhan hanyalah Firaun ni. Itu pun konon Tuhan. Engkau lawan dah laut tu, kata Allah. Lawan laut tu. Dah nyawa baru dia kata kalah Rob. Macam mana kita ni? Allah tak terima. Tapi umat baginda Rasulullah untungnya walaupun nyawa dah hampir ke tengguruk ni sahabat, kita sebut Allah aja, Allah terima lagi. Saking sayang, kata Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku nak uji hamba-hamba aku ni, kerana akulah yang menguasai mati dan hidup. Aku nak uji akan hamba aku ni dengan amalnya apa. Dan ingatlah, wa huwal azizul ghafur. Aku terlalu sayang. Kalau boleh umat Muhammad ni tak ada yang masuk neraka. Pet masuk surga, pet masuk surga, pet masuk surga. Itu je. Tapi kita kenapa tak nak masuk surga? Apa dia tak nak masuk surga? Berapa ramai orang yang tak nak? Itu sebab ditanya Rasulullah, siapakah orang yang tak boleh masuk surga ya Rasulullah? Orang yang tak nak. Contoh, kita bagi contoh. Rasulullah sebut al-majlis ilmu raudatun min riyadil jannah. Satu majlis ilmu, majlis zikir, majlis apa sekalipun, itu adalah halaman syurga. Yang kita keluar pasal, itulah tanda dia. Dia tak nak masuk syurga. Orang yang duduk dalam majlis ilmu, Allah hadiahkan macam dah 1000 rakaat di solat. Kalau solatnya diterima, alangkah hebatnya kalau solat itu diterima oleh Allah. Macam berdapat orang yang ziarah orang yang 1000 orang sakit. Apakah kehebatan orang yang ziarah orang yang sakit? Umpama ia menemui Allah, umpama ia bertemu dengan Allah. Orang yang ziarah orang sakit itu seorang abid. Apabila seorang malaikat menjelma, dia tanya dengan abid tu, wahai ahli abid, hari ini kenapa engkau tak bertemu dengan Allah? Hari itu dia tak jumpa, tak cari orang yang sakit. Dia tak tahu.
Macam mana aku nak jumpa Allah? Cakap Allah pun tak boleh. Macam Nabi Musa boleh cakap Rasulullah jumpa Allah. Takkan aku ni boleh jumpa Allah. Tengok hebatnya orang abid. Wahai orang abid, kata, baginda Rasulullah kan dah bagi tahu, barang siapa yang ziarah orang yang sakit tak kira sahabatnya, itulah yang kata Allah dalam hadis qudsi, umpama ia menziarahi aku, maka ia teringat sahabat yang sakit, lantas terus menuju ke rumah sahabatnya yang sakit. Kerananya setiap hari dia bertemu orang sakit dan berdoa supaya kalau ianya berdosa, ya Allah ampuni dosa kerana sakitnya lah menjadi kifarahnya. Kita ni kalau tak sakit macam Firaun tau. Kalau kita sakit kena Covid, kalau mati jangan takut. Kalau mati-matilah. Tapi kita kena siap sedia dulu. Tapi kita ni memang penakut. Kenapa penakut? Kita tak macam orang Palestin yang dilawan pun penguasa pun samanya ben juga. Dikuaplak, ditumbuk, der mati. Itu mati sangit. Gitu. Tapi kalau di Palestin mati syahid. Itu sebab saya tak nak cerita lebih pasal Palestin lah. Sebab ramai sahabat yang dah cerita pasal Palestin. Kita ni tinggal doa aja tu. Kita ni sebenarnya Yahudi dah serang kita. Yahudi dah menakluki negara kita ini sekarang. Faham ke tak faham? Tak ada. Kita ini semua dah lari daripada asal keimanan yang ada. Orang Palestin dihujani oleh peluru, bom. Mereka tak heran. Imannya kuat. Apa yang Rasulullah sebut, kalau nak tengok iman yang kuat, tengoklah bumi Syam. Bumi Syam tu apa sekarang? Syam ni asalnya besar, 4 negara sekarang. Syam tu Mesir, Syria, Iran dan juga Palestin. Apabila berlakunya apabila British kuasa besar, maka sikap British ni apa? Pecah, belah, perintah. Itu yang jadi. Pecah, belah, perintah. Terjadi tak negara kita? Jadi. Negara kita mana yang pecah? Waktu diperintah, dibelah dengan dia. Dulu tanah Melayu termasuk mana? Yang namanya Singapura, betul tak? Singapura tu tanah Melayu ke tak? Dulu tanah Melayu. Rajanya Raja Husein tu yang merintah. Yang diperintah oleh Sultan Johor. Tapi apa jadi? British yang masuk. Raffles masuk. Raffles ke siapa? Masuk jadi gubernur. Gubernur apa? Pegawai daerah. Ya. Tapi macam mana dia boleh keluarkan? Macam mana dia boleh keluarkan? Itulah namanya pecah belah dan perintah. Begitulah berlaku di bumi Palestin. Kalau diceritakan Israel itu apa? Yang berperang sekarang ni Palestin dengan siapa? Palestin dengan Zionis Yahudi. Israel tu Bani yang terbaik tu. Sebelumnya Arab. Kerananya para nabi lahir daripada keturunan Bani Israel tu. Israel negaranya Palestin, tu besar. Palestin, negara Syam. Dulu. Salah satunya Syam ni macam Malaysia, ada negeri Johor, negeri Melaka gitu loh. Syam ni besar, ada Palestin tengah. Bila orang Yahudi ni dah keluar daripada Bani Israel, mereka ni jadi geragas, mereka dikeluarkan daripada bumi Palestin. Dia lari ke Jerman sana. Sampai ke Jerman, ada juga orang-orang Yahudi yang masih lagi taat. Orang Yahudi yang masih Bani Israel. Itulah orang Israel yang dibunuh oleh Hitler. Yang ditinggalkan oleh Hitler adalah Yahudi geragas ni loh. Ditinggalkan. Kenapa? Biar dia geragas tempat lain. Maka minta pertolongan British untuk mencari negara. Dia nak balik kampung kononnya. Mana kampungnya orang Yahudi? Asalnya Bani Israel. Kat mana? Palestin dulu. Israel, Bani Israel negaranya namanya Palestin. Tapi apabila orang Yahudi ni dia gelar Yahudi, dia minta negara namanya Israel pula. Padahal Israel ni Bani bangsa.
Jadi itulah ditaruh, British taruh situ, mula-mula dia taruh je. Ditaruh supaya orang-orang Palestin menerima. Tapi kerananya geregasnya, sikit demi sikit tanah diambil. Sikit demi sikit orang Palestin tak mampu nak beli tanah orang-orang Palestin sendiri, yang mampu orang Yahudi. Berlaku tak negara kita ni sekarang? Orang kita bangang bodoh goblok jual kepada orang yang bukan bangsanya. Berlaku tak? Ni renung betul-betul. Negara kita dijajah tak perasan. Sekarang nak sebut Allah, takbir pun tak boleh, tahu. Minta maaf. Itu sebab kita jangan sampai terjajah makin gitu. Kerananya Allah dah tunjuk dah. Tapi kita jenis orang Melayu ni apa? Aku harap sugih. Sugih hanya seketika saja. Dijualnya bumi pertiwi ini bukan bangsanya. Itulah contoh dah dia tu. Tengok. Kenapa negara Arab tak nak tolong? Kenapa negara-negara yang turun Yaman, negara miskin, tolong? Alasan? Kerana negara Arab sudah diperintah oleh Yahudi. Negara mana yang tak diperintah Yahudi? Tu Yaman tu. Tu orang Arab yang perintah. Yang lain semua Yahudi. Iran ke, negara Kuwait ke, negara Amarah Arab Bersatu ke, Arab Saudi ke, semuanya diperintah oleh Yahudi. Kerana orang Yahudi ni kaya raya. Kenapa Arab Saudi diperintah oleh Yahudi? Rajanya siapa? Siapa rajanya? Keturunan As-Sa'ud. As-Sa'ud itu siapa? Orang Yahudi yang sekarang ni. Salman yang Rasulullah sebut dalam hadis. Akhir zaman ketika nak kiamat, bunyi jazirah ini diperintah oleh raja yang sangat alim, zuhud, tapi tidak ada apa-apa. Kerana bangsa keturunannya adalah Yahudi, dan yang mengganasnya adalah 3 putera mahkota yang bergaduh sama sendiri. Berlaku tak sekarang ni? Orang pergi Mekah sekarang pelik oh. Nak tawaf tengok gambar tengku mahkota, putera mahkota dulu, baru boleh masuk masjid. Macam mana tu? Kerananya orang Yahudi ni kaya raya. Macam mana dia beli tanah di bumi Palestin? Tak boleh dibeli, dibedalnya je. Masuk sini. Ada satu kawasan tu kubur dibelah 2. Satu Palestin, satu Israel gitu. Taruh ni tembok so. Kita negara kita nak macam gitu ke? Enggak. Karenanya apa yang beri kekuatan? Itu sebab sekarang contoh senjata paling ampuh, paling hebat, canggih dalam dunia pun tak mampu nak mengalahkan yang namanya Brigade Al-Qassam tu. Apa senjata dia ada? Senjata yang paling agung yang dipegang adalah iman dia. Iman dia. Sebab semua tenteranya hufaz. Semua tenteranya adalah hafaz. Dia nak mati. Itu sebab ketua pemerintah Brigade Al-Qassam, siapa namanya? Ubaidillah namanya. Ubaidillah ni lahir daripada satu ibu, tapi ada 4 orang anak. 1 dah terkorban, tinggal lagi 3. Mereka nak mati. Mereka nak memperjuangkan bumi Anbiya ini. Kerana mereka tahu akhirnya yang Allah sebut, kamu akan menemui jalan kemenangan, dan selepas itu kiamatlah. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, pokok pangkalnya kepada kita. Kerana doa terbaik adalah keimanan yang kita iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baru dihujani oleh setan gepeng, dah kita gaduh. Tahu setan gepeng? Dah mula nak cakap benda. Fitnah kat situ, ngata orang kat situ, gaduh kat situ. Kadang laki dengan bini bukan nak cakap, dia WhatsApp je. Laki nak tengok bola, bini kat bilik. Bang, dah malam ni bola belum habis aja. Dia WhatsApp dia cakap. Dia cuma WhatsApp ni. Dia boleh merenggangkan akan hubungan kita. Itu namanya setan gepeng. Itu Yahudi tu. Kita ni gagal. Hujan sikit bersama imam, Pak Imam saya tak datang lewat masjid. Hujan sikit. Bukan hujan puru. Hujan air tak dapat datang. Baru demam sikit. Yang sana berjuang bukan demam, cedera. Dia tetap pergi. Kita juang apa benda?
kita ni sebenarnya lemah iman kita. Jadi buatlah perkara yang Allah suka, jangan buat tak suka. Apa dia? Sahabat yang dirahmati Allah, golongan yang ketiga disebut tadi golongan alawin, yang ikut je. Dia tak tahu benda, dia ngikut solat ni. Tujuan apa kau solat dia tak tahu. So, dalam ilmu solat ni. Yang ketiga namanya salatul arifin, solat orang yang belajar. Kalau orang tahu solatnya belajar, dia tak berani nak membuat perkara yang Allah tak suka. Tak berani dia, sebab dia belajar. Tak berani. Apa yang perkara Allah tak suka? Kita tengok satu persatu. Rasulullah, bila Rasulullah Isra' dan Mi'raj, Rasulullah nak ambil apa? Rasulullah jumpa Allah tu nak ambil gula-gula ke? Agak apa yang dia ambil? Satu amalan tu. Tapi punya sayangnya Allah, sampai je 50 waktu kalau Rasulullah bagi. Rasulullah dapat 50 waktu. Rasulullah tak banyak cerita balik. Tapi ada kisah-kisah dia lah semasa di Jabal Qaf apa, semasa di Qudratul Qudus tu apa, semasa di Sirul Aqlam tu apa, di Suratul Muntaha tu apa, langit ketujuh tu cerita apa. Semuanya ada ceritanya. Tapi ceritanya banyak hidden lah. Itu sebab nak kena fahami Rasulullah Isra' dan Mi'raj. Dan Rasulullah bagi tahu, umat aku perlu Isra' dan Mi'raj. Kalau tak akan diterima ibadahnya. Kenapa? Dia tak boleh lah tak Isra', kena Isra' baru boleh Mi'raj. Apa Isra'? Perjalanan. Kita kalau tak Isra' pergi ke masjid, kat rumah aja Rasulullah benci tu. Solat kat rumah aja. Dia tak Isra', dia tak berjalan, dia tak pergi ke masjid. Sebab Rasulullah Isra' dari Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa tu, bukan dekat-dekat tu. Kalau jalan kata orang berapa hari? Jalan. Itu sebab kita kenalah Isra'. Bagaimana Mi'raj? Ketika mana orang itu salat Allahu Akbar, maka mereka Mi'raj pada Allah. Tapi penuh peradaban. Apa yang Rasulullah Mi'raj kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ini jangan buat perkara Allah benci dengan kita. Ini saya banyak kali ulang sebenarnya. Apabila Rasulullah naik menghadap Allah, maka ketika itulah Allah beritahu Rasulullah, inilah kaedahnya ataupun tata caranya menghadap aku, kata Allah. Maka bila Rasulullah kembali ke bumi, maka Rasulullah sabdakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solat macam aku, jangan yang lain. Tapi kita belum boleh ikut. Kenapa kita belum boleh ikut? Sebab kita karepe dewe. Wes rumah sapenter. Nah itu. Dalam tasawuf sahabat. Itu sebab Rasulullah diajar tasawuf terlebih dahulu sebelum fiqh. Kerana ilmu fiqh Rasulullah umur dah 50 tahun. Sebelum tu ilmu tasawuf aja. Apa maksud tasawuf? Peradaban. Adab. Nak niaga pun tak ada tipu-tipu tau. Sampai bilioner yang namanya Sayyidatina Khadijah udah umur 45 tahun, 40 tahun. Kawin dengan orang yang dengan baginda Rasulullah umur 25 tahun. Itu sebab Rasulullah diangkat Nabi ketika mana ada umat. Nabi kena ada umat. Umat yang pertama siapa? Sayyidatina Khadijah. Itulah dikawin umat dia tu. Bila diangkat jadi Rasul umur 40 tahun jadi Rasul lah. Umur 40 tahun baru ada datang perintah yang sewajarnya, perintah belajari risalah ataupun sirah baginda Rasulullah. Apa yang perlu kita buat supaya solat kita ini diterima oleh Allah? Ya. Maka kita pelajarilah bagaimana kita berwusul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dekat dengan Allah. Selalu kita minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dikalah ya Allah yang kami sembah dan dikalah kami tempat mohon pertolongan. Pertolongan apa? Nak masuk surga itu. Jadi tunjukilah aku jalan benar. Ihdinas siratal mustaqim. Kat dunia ni pun minta dengan Allah, tunjuki aku jalan yang benar ya Allah. Benar ke mana? Melakukan ibadah benar, berkomunikasi benar, ya pergi masjid solatnya benar. Memang manusia itu rugi, semua manusia dah nak mati. Tahu kenapa nak mati? Allah kata wal asr. Demi waktu asar. Kalau dah waktu asar ni selalu macam mana? Orang tu muda lagi dah, aku dah asar tau ni. Maksud dia dah nak apa? Dah nak gol. Allah yang sebut.
Demi waktu asar tu manusia rugi je. Dah waktu asar mancing. Orang waktu asar ni jangan sampai rugi. Kok pergi mancing apa pasal? Rugilah, kecuali 4 gulungan ni. Bukan 4, kalau dilakukan 4 benda ni kata Allah. Innal insana lafi husr illa alladzina amanu. Kecuali mereka yang beriman dan berilmu. Kena ada ilmunya. Untuk apa? Wa amilu saleh. Itulah wa amilu saleh, itu nak masuk surga tu. Tapi wa amilu saleh tu banyak. Solat, benar kata benar. Baca Al-Quran, benar kata benar. Main belas saja, tak boleh. Jadi kata Allah, wa tawasaw bil haqq. Lakukan ibadah benar kata Allah. Benar macam mana? Ya talibul ilmu maridah. Baginda Rasulullah sabda, tuntut ilmu itu menjadi farduan. Wal muslimin wal muslimat. Wa tawasaw bil sabr. Lakukan ibadah, sabarlah. Ini imamnya nak baca zikir la ilaha illallah. Baca nak 100 kali semua ngeluh. Panjang sangat di Pak Imam. 100 ni betah. Wah. Baru baca tadi berapa Pak? Dia baca berapa? 10. Patutnya berapa? Ni kalau zikir ni kaitannya dengan solat sangat jelas yang kita tak faham. Kita nak zikir bukannya main baca tak. Tapi perlu tahu kunci yang Allah nak bagi. Kuncinya kat mana sahabat? Kita sendiri janji dengan Allah. Nak zikir tu bukan sembarang-sembarang tahu. Allah dah bagi ruang-ruang. Apa dia? Bila kita solat Allahu Akbar, lepas tu kita masa itulah ya Allah terlalu gembira. Masa itulah Allah terlalu gembira, tapi menunggu hambanya nak buat apa. Allahu Akbar. Apa makna dia? Maknanya apa sahabat? Allah Maha besar. Allah gembira. Tapi Allah terlalu sedih ketika hambanya tak tahu besar tu macam mana. Besar macam KLCC ke? Besar macam matahari ke? Besar macam bulan ke? Allah tunggu. Bagaimana dia nak tunggu hambanya ni? Ketika mana Allahu Akbar, maka lantas kita jawab. Kita jawabnya Allahu Akbaru kabira. Itulah ayatnya pendek. Tidak boleh dimulakan dengan bismillah dan tidak boleh disambung ayat selepasnya itu. Kerananya Allahu Akbaru kabira adalah jawaban kepada Allahu Akbar. Apa Allahu Akbar kabira? Maha besar Allah yang tiada tandingannya. Dalam alam ni tak ada tandingannya. Hanyalah Allah saja yang maha besar. Jadi kalau Allah yang maha besar itu, perlu apa kita ini nak menyembah Allah? Tujuan apa kita menyembah Allah? Kalau kita tak ada tujuan, itulah kita solatnya kita tak benar. Tujuan apa kita menyembah Allah? Lain tidak, bukan hanya memohon keampunan saja. Kalau nak mohon ampun, jadi kita nak buat apa? Kalau orang tu dah salah, dah bersalah, selalunya kita apa? Kita ditangkap oleh polis trafik begini. Tapi kita ni pandai cakap. Kita pun ampu dia, puji dia, tuan, wah baju cantik, nombor cantik ini. Lepas tu terus buat ni. Leka yang nak bagi saman tak jadi. Kenapa? Kita puji dia, oh ginilah apalah macam-macam. Maka itulah kata kita pun bagi tahu Allah, walhamdulillahi katsira. Banyak ke sikit? Walhamdulillahi katsira. Apa maknanya? Makna segala puji bagi Allah, dan pujilah Allah banyak-banyak. Jangan tak tahu makna tu ni. Ni kalau kita tak tahu makna, kita ni buta lagi ni. Kenapa buta? Kat situlah kita dah ada interaksi dengan Allah. Jadi kalau nak diampuni dosa kita ni, kena puji Allah banyak. Allah yang bagi jalan dah tu. Aku ni maha besar. Kenapa? Apa tujuan kita solat tadi? Apa tujuannya? Mohon ampun. Jadi nak mohon ampun, kita kena bodek. Kena bodek dengan Allah. Walhamdulillahi katsira. Pujilah Allah banyak-banyak. Macam nak puji? Nak baca alhamdulillah ke, subhanallah ke, alhamdulillah ke. Terpulang kita.
nak baca Al-Quran ke. Itu sebab solat ni sahabat, pintu segala ibadah. Jadi pintunya kita buat betul-betul. Yang terbaiknya pintunya automatik buka sendiri. Memanglah pintu tu kita kena buka sendiri, tak ada orang nak buka kan. Dia automatik buka sendiri tu pintu. Ya, buka sendiri lah, takkan orang lain nak buka kan. Kau buka sendiri. Itu namanya automatik buka sendiri namanya. Tak ada orang lain bukakan. Siapa bukakan? Kau sendiri tu buka. Baru boleh masuk. Lepas itu kita baca apa? Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini fahami betul-betul yang Allah sindir kita ni. Tadi Allah suruh puji banyak-banyak, maka Allah walhamdulillahi katsira kata. Wa subhanallahi bukratan wa asila, dan maha suci Allah pagi dan petang. Persoalannya apa? Maha suci Allah pagi dan petang. Habis tengah hari macam mana? Malam tak maha suci. Itu Allah sindir kita. Kita ini penuh dengan kotoran, penuh dengan dosa tu. Dah masuk waktu ni. Belum? Jangan tak azan ya. Lagi seminit. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah. Allah itu maha suci. Kita sangat kotor. Kalau kita sangat kotor, kita naik kereta kotor contohnya, keluar daripada estate, suruh berhenti tu. Jadi Bilal paling kejam. Tengok tu. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. La haula wala quwata illa haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
wa syarrul radiyatun alhamdulillah ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim. Okey, sahabat yang dirahmati Allah, sambung sikit lagi mengenai apa yang disebut dalam doa namanya iftitah. Apa maksud doa iftitah? Doa apa sahabat? Doa membuka pintu solat. Sebab orang yang solat tak ada doa ni, dia tak buka pintu tu. Dalam ilmu tasawuf ini sangat penting. Kerana kat situ ada cerita dia apa yang kita nak buat. Apa pun solat, sehingga para ulama tasawuf solat jenazah pun baca juga. Tapi dalam ilmu fiqh maka tak perlu baca. Allahu Akbar terus baca surah Al-Fatihah. Kerana mereka mencari yang rukun. Kalau difahami doa iftitah inilah membuka pintu solat. Apa dia? Kita dah puji Allah, dah kita mohon kepada Allah, kita pun sebut wa subhanallahi bukratan wa asila. Tujuan apa solat? Memohon keampunan. Kerananya tidak akan aku jadikan jin dan manusia hanya semata-mata untuk menyembahku. Itu kaedah sembahan, itu adalah solat. Kita orang Islam ni. Kalau orang lain sembahyang, agama lain disebut sembahyang, tak boleh sebut solat. Kita kalau sembahyang sami mawon, sedangkan Allah sebut lakum dinukum waliyadin. Mereka dengan gaya mereka, agama mereka, kita dengan agama kita. Kita tak macam sembahyang lagi. Kesian tu Bilal, hayya ala sembahyang, hayya ala solat. Kenapa? Itu bahasa tepat. Solat maksudnya menghadap Allah. Ada solat, kita tak makan, duduk, kita makan. Solat tu pastinya menghadap Allah. Itu disebut. Ya. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Allah lah yang maha suci. Maka jumpalah Allah supaya penyucian itu berlaku pada diri kita. Waktunya pagi dan petang. Allah dah bagi waktu dah. Allah sebut ya ayyuhalladzina amanu uzkuru zikran katsira. Wahai orang yang beriman, banyakkan kamu mengingati aku, yakni berzikir. Zikir apa? Wa subhanallah wa sabbahuhu bukratan wa asila. Sucikanlah, maha suci Allah, sucikanlah diri kamu pagi dan petang. Jadi rupanya suruh berzikir, zikir penyucian. Kerana Allah itu maha suci. Macam kita naik kereta, keluar di estate, berlutut nak jumpa makwa. Kalau jumpa makwa, keretanya berlutut. Berlutut ni bahasa apa? Berlutut ni lebih teruk dari kotor tau. Teruk dari kotor. Nak jumpa makwa kata selekai benar pak aku ni kata. Selai bulan dia lari. Kenapa kemproh benar? Dia tanda. Tapi oleh kerana kita sayang, kita pun usaha nak menyucikan kereta kita. Tiba-tiba kita jalan, kita nampak kawas engkau, dia kata. Kawas. Ada jumpa kawas. Auto kawas engkau. Tahu kawas apa? Rasakno dia kata. Katakno. Tapi dia sebut kawas. Tak tahulah saya sebut betul kata betul. CRWSH kawas. Kawas weh. Maka kita pun masuk auto kawas. Masuk, kita bukan terus letak. Orang-orang yang kerja situ biasanya orang bangla lah kayaknya lah. Dia pun terus cus. Dah ditembak gitu, dikasih apa tu macam apa tu? Buih. Ini sebab saya selalu masuk kawas ni. Pus. Lepas pun dia bukan diam aja. Dia buat apa? Dia gosok sampai dah. Tak ada. Nak bersihkan ni, gosoknya berapa kali? Yo sak. Dah macam gitu. Dia nak cepat punya hal, masuk ke dalam benda tu. Itu pun masuk. Lepas tu dah siap mau pusing. Bukan terus keluar, tak. Dia dah dibersihkan, dia pun pegang botol, dia tunjuk sepan. Kita pun ngangguk. Maksudnya dia suruh cuci apa? Cuci tayar tahu. Ceknyek dia. Tayarnya biar kilat. Barulah kilat milat kita boleh jumpa makwa kita senang hati. Begitulah kita dengan Allah. Itulah amsalan natribu hadin nasra'alahum la tafakkarun kata Allah. Fikir je lu.
Kerana nak menyucikan diri kamu, kamu kena jumpa dengan Allah. Kat mana kita nak jumpa Allah? Kat mana? Kat pasar? Tak ada. Kat rumah dia. Rumah Allah lah. Mana rumah Allah? Apa nama rumah Allah kalau begitu? Namanya masjid dan lain. Tak boleh lah sebut Baitullah. Baitullah tu betul lah rumah Allah, tapi tak boleh kita sebut kerana ganti nama. Baitullah itu berada di masjid, namanya Masjidil Haram. Dalamnya ada Baitullah, rumahnya Allah. Itu orang salah sangka nanti tu. Jadi apabila kita dah suci macam itu, maka kita perlu menyucikan diri. Kita jumpa dengan Allah, kerana Allah Maha suci. Macam kaos, dia yang menyucikan kaos. Keluar dah suci dah bersih. Gitulah Allah yang Maha suci, maka jumpa Allah. Maka kita perlu menggunakan sabun penyuci dosa. Apa sabun penyuci dosa? Sabun tau penyuci dosa. Apa kalimahnya sahabat? Rasulullah sabdakan, barang siapa baca kalimah ini masuk surga je. Kalau masuk surga ada dosa tak? Tak ada. Man kana akhiru kalamin la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa akhir hayatnya baca la ilaha illallah masuk syurga. Maksudnya dosanya ke mana? Dah suci kan dah. Dengan kalimah apa? Kalimah tu loh. Tapi kita berat benar nak kalimah tu kita nak ungkap. Patutnya ungkap tu 100, 200 gitu, kena gosok nak kuat sikit. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dah 10 kali. Pasal patut gosok lah daki kita ni teruk. Gosok banyak kali. Ni yang dia gitu kan. Sehingga Allah firmankan dalam Al-Quran sana, fa'alam annahu la ilaha illallah astaghfir. Ketahui, fahamilah, siapa yang baca la ilaha illallah, aku ampuni dosa terus. Tak ada kalimah lain. Kalau nak masuk surga kena pegang kunci dia. Apa kuncinya? La ilaha illallah. Tapi kita kok kunci tak diasah pasal dibiarkan. Ada la ilaha illallah tapi karat tahu. Nak masuk kunci memang kunci dia tapi susah nak buka. Lama sikit kena geranyak, kena gasak baru boleh masuk tu. Jangan digasak. Kunci itu masuk cepat, dia cepat-cepat buka, dia cepat masuk. Macam kita dikejar hantu, kejar apalah. Kita nak masuk cepat. Ini kuncinya karat. Sekali je baca. Ketika bila? Entah bila, tak tahu. Buka susah benar buka. Dah kita kena berakot dah. Itu sebab kita otomatik dah tahu dari jauh je. Macam smart tag. Smart tag tu yang bagusnya smart tag. Kalau touch and go, kita buka tingkap, colok, buka. Tak, ini smart tag suruh sungcap terus. Tak ada tunggu-tunggu. Tapi kita suka nak yang touch and go tu. Setiap bulan ditekan-tekan dia tak nak. Kenapa? Tak cukup isi. Lah, tak cukup isi dah terpaksa top up. Kenapa tak cukup isi? Rasulullah sabdakan, barang siapa mengungkap kalimah la ilaha illallah 70,000 di dadanya, Allah haramkan api neraka. Itu sebab jadilah ahli la ilaha illallah. Allah, ayah anda esok jangan tak datang ayah anda. Besok mesyuarat tu. Untung masjid ni ayah anda menjadi ahli jawatan kuasa, pendukung zikir la ilaha illallah. Patut dia dikejar dia ni macam mana aku ni aku nak ikut boleh. Bentuklah supaya masjid ini bersinar dengan kalimah la ilaha illallah. Kerana ada ahli-ahli zikir la ilaha illallah, saban minggu dia akan adakan perkumpulan. Apa kumpulannya dia? Mengagungkan kalimah la ilaha illallah. Itu sebab sahabat, buatlah perkara yang Allah suka. Kalimah yang Allah paling suka adalah la ilaha illallah. Lain tak ada. Kalimah yang Allah harapkan pada hambanya adalah kalimah selawat. Itu sebab hambanya untuk apa zikir la ilaha illallah? Kerana nak mohon ampun. Bagaimana nak mohon? Mesti banyakkan istighfar. Ni 3 benda ni. Orang nak zikir la ilaha illallah tak boleh baca la ilaha illallah terus, tahu kalau ikut peradaban. Kenapa? Perlu ada apa kamu nak buat la ilaha illallah? Untuk apa? Mohon ampun. Baca istighfar dulu.
Mohon ampun ni boleh agak terima ke? Rasulullah sabdakan, hadis qudsi Allah sebut, baina qabla warad dima. Aku tak terima ibadah hamba aku ni, aku tak terima illa salat ta'ala habibi Muhammad, kecuali mereka itu berselawat kepada kekasihku, baru aku terima. Kalau nyel-nyelan gitu, aku tak terima. Walaupun ibadahnya salat, walau ibadahnya zikir, lupa dengan Rasulullah, hancur. Itu sebab kalau orang majlis zikir, selawatnya kaping-kaping. Ya yang dia, macam mana selawatnya? Selawatnya Allahumma salli sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad, berulang-ulang. Selawatnya ni dah boleh dikira entah kalau sekali sebutnya 100 kali, kalau 10 kali dah berapa? 1000 kali hari itu. Baca selawat 1000 kali. Apa yang Rasulullah sebut orang yang berselawat 1000 kali? Allah haramkan api neraka. Itu je. La ilaha illallah masuk surga. Baca subhanallah seisi alam ni. Nak masuk surga ke kehebatan seisi alam. Itu sebab Rasulullah sabdakan lagi, zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah, lain tak ada. Itu yang paling afdal. Kenapa kita tak pilih juga? Sebab kita belum faham tu. Fahami yang ni betul-betul. Belajar ilmu ni supayanya kita matinya kita nak masuk syurga. Hidup nak mati, lepas mati masuk syurga. Itulah Allah bagi jalan. Ya, lakukanlah ibadah. Jangan buat perkara yang Allah tak suka. Wa imah dalam solat. Apa yang Allah tak suka? Siapa tak ngerti nak rapat, dia benci dengan kawan dia, sanggup pergi sebelah aku. Aku tak suka dengan dia. Tak suka dengan imam, solat lebih kurang dah, lepas tu cabut. Kerana Allah tak suka dengan itu. Allah bagi tahu, Rasulullah bagi tahu, suruh rapat dan luruskan saf. Lepas itu apa? Bacalah perkara yang Allah suka. Bacalah perkara yang Allah suka. Apa perkaranya Allah suka? Perkaranya Allah suka. Para ulama tasawuf menggaris pandukan 5 benda. Bacalah isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Keduanya adalah basmalah. Awalu amal bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, tujuan apa kamu nak solat? Aku mohon ampun. Mohon ampun. Banyak bacalah istighfar. Kenapa istighfar nak diterima oleh Allah? Bacalah selawat. Tujuan apa kamu solat? Mohon ampun. Apakah kalimah yang membersihkan dosa? La ilaha illallah. Tapi oleh kerana kita nak solat pada Allah, maka kita kena bersaksian antara imam dan makmum. Namanya syahadah. Kerana syahadah di dalamnya ada la ilaha illallah. Itulah. Itu sebab orang kafir dosanya besar ke tak? Orang kafir. Sekarang tak sebut kafir payah tau. Jangan sebut kafir. Namanya biadab dia tu. Nak sebut-sebutlah non muslim tai kucing. Geram ni. Dalam Al-Quran sebut Islam kafir, tiba-tiba nak diubah kafir. Senangnya macam mana ni? Pelik ni. Itu sebab bagaimana kita nak jati diri kita Islam, kita perbaharui syahadah setiap kali melakukan ibadah. 5 benda ni jangan lupa. Ya, apa dia? Isti'adzah, basmalah, istighfar, selawat dan syahadah. Baru lakukan ibadah. Allah suka tengok. Kenapa? Adanya kalimat la ilaha illallah pada akhirnya tu. Ada selawat, ada mohon. Jadi Allah gembira tengok kita ketika mana menghadap Allah. Ini tak, kita kadang jadi imam, bukan sinilah. Bukan imam sini. Ambil mic, Allahu Akbar, tentang jadi imam. Makmum pun kalau kabut terkucil nak kejur. Allah tidak akan pandang satu jamaah selagi imam tidak memandang makmumnya. Oh, ngeri. Itu sebab imam muda ni kena belajar. Imam muda ni suka skodeng. Ambil soft. Dia skodeng. Rasulullah hadap. Yang dia skodeng tu pasal tak sunnah langsung. Dah lah solat tak bersunnah. Nama ahli sunnah. Jadi imam tak ada sunnahnya. Sayyidina Abu Bakar ni dia malu depan Allah. Kerana satu je yang tak pakai. Apa? Tak pakai ridak. Kerana dia terlupa nak bawa, maka sahabat-sahabat Amirul Mukminin kena jadi imam juga. Dan Abu Bakar keluar masjid. Dia tengok ada unta, tali panjang. Dia potong dia beli tali ni, dia sangkutkan, barulah boleh jadi imam. Kau tak, dia malu. Kita tak reti malu. Depan Allah tak ada malu langsung kita.
Kenapa? Tak ikut Rasulullah. Rasulullah kata, "Sallu kama ra'aitumuni usalli", salat macam aku. Kita masih menyebabkan Allah benci kita. Minta maaf saya sebut. Kenapa Allah benci? Rasulullah bagi tahu, Allah melihat seseorang hambanya benci ketika mana menghadapnya memakai pakaian pendek. Selalu Pak Guru sebut. Ada tulisan apa? Angry Bird lagi. Allah benci betul. Kenapa pakai pendek? Rasulullah tak ajar. Adablah sikit. Jumpa makwa long sleeve lah, pakai tali leher lah, padahal temberak aja tu. Iya. Kenapa? Itu perkara-perkara yang Allah benci, jangan dibuat. Nak solat saja, nak melarang ke apa kau punya pasal, pakai seluar jin ke, seluar hantu ke, seluar apa, terpulang. Tapi Rasulullah sebut orang lelaki solat jangan tunjukkan bentuk kakinya. Maka Rasulullah sebut pakailah baju panjang. Ini pahami betul-betul yang ni. Aku macam pakai seluar, boleh pakai seluar, pakailah kain melekat ke apa. Gitulah, biar tutuplah seluar tu. Kalau tak nak, pakai jubah tu lagi cantik lah, sunnah Rasulullah. 60 darjat Allah angkat. Jangan buatkan Allah benci. Jadi moga-moga menjadi renungan sahabat. Dan saya rasa itu saja untuk hari ini. Mohon ampun dan maaf ya, kerana perlu ini diperjelaskan. Sebab solat bukan mudah. Solat bukannya mudah. Kerananya seluruh ibadah ada di dalam solat. Kalau orang faham seluruh ibadah. Rukun Islam tu 5 dalam solat tu semua dekat dalam tu. Rukun Islam pertama syahadah. Kalau tak syahadah solat tak sah. Yang kedua solat, orang tak solat tak boleh nama Islam pula. Orang solat mesti puasa, tak ada orang solat minum-minum, tak ada. Orang solat mesti dia bayar zakat. Zakat tu penyucian. Orang yang solat tidak menyucikan diri terlebih dahulu, tak boleh. Orang yang solat mesti pergi haji. Orang haji bukan pergi Thailand, tapi pergi ke Masjidil Haram Mekah sana tawaf. Begitulah orang solat kena ngadap sana juga. Itulah dia pergi haji. Itu kata Allah, orang yang solat perlu Isra dan Mi'raj. Wallahu a'lam sahabat, moga-moga mendapat manfaat. Akhirnya ayo kita beristighfar dan mengungkap kalimah yang dinamakan kalimah keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdil alimin la yamliku li nafsihi ضررا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. للنبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أشهد بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا أول الأولين ويا أخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك وتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا سيدي يا محمد إنا توسل بك إلى ربي. اللهم فسع فيه في لقضاء لكل حاجات
wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma ighfir lana dhunubana wal liwalidayya warhamhuma kama rabbana shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbi ja'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami min silas kama rabbana ighfir 'anna adzaba inna mu'minun. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina عذاب النار وقنا عذاب النار يا الله وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز الغفار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا نبعنا شكرا مطرودا ولا محروما وهب لنا مسنا المسنين ومقاصرنا لعاملنا كل بوجه الكريم يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقول هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.